Buletin Didik 16 November bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengkaji kalender akademik sesi persekolahan mengikut penilaian semasa. Timbalan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata, lanjutan sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 untuk tempoh 2 bulan adalah untuk memperkukuhkan sistem pendidikan. Ujarnya sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 yang akan bermula 2 Januari hingga 20 Mac tahun hadapan menunjukkan langkah serius kementerian dalam membantu pelajar yang keciciran. Untuk 2 tahun yang lalu kita ada hilang banyak hari-hari untuk mempelajar ataupun PDP. Jadi untuk macam mana kita nak memastikan anak-anak murid kita dapat catch up, dapat mengikuti pembelajaran dan pengajaran. Jadi untuk memastikan hari-hari yang terhilang ini yang tak dapat mereka pelajar, maka saya rasa inilah caranya. Kita adakan 2 bulan yang ekstra ini di mana untuk murid yang lebih agak lemah, maka inilah waktunya untuk mereka catch up untuk mempelajari, memperkukuhkan lagi pembelajaran mereka. Sementara itu, bagi murid yang dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa, tempoh ini dapat digunakan untuk menguasai pembelajaran mereka. Katanya lagi, untuk jangka masa panjang, kementerian akan mengkaji dan memperhalusi takwim akademik persekolahan mengikut kesesuaian. Beliau hadir pada majlis penyampaian hadiah pertandingan esei Bahasa Inggeris Peringkat Kebangsaan 2021 anjuran UCSI dan Public Bank. Penganjuran kali kedua itu menyaksikan hampir 200 penyertaan pelajar sekolah. Lee Chi Yu dari Kueng Cheng High School menjuarai pertandingan, sementara Nasyad Zaman dari Tenby School Ipoh dan Muhammad Zaim Effendi dari SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi masing-masing memenangi tempat kedua dan ketiga. Malaysia muncul sebagai salah sebuah negara melaksanakan pemberian vaksin remaja terpantas di dunia. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, 80% daripada populasi individu berusia 12 hingga 17 tahun lengkap divaksin sejak pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK Remaja 20 September lalu. Menerusi ciapan di Twitter pagi tadi, beliau memaklumkan 80% daripada populasi remaja lengkap divaksin dalam tempoh hanya 70 hari. Sambil mengucapkan syabas, beliau berkata ia salah satu program vaksinasi COVID-19 remaja terpantas dengan liputan terluas di dunia. Menerusi ciapan sama, Khairy berkongsi perincian infografik terkini program itu, di mana 80.4% remaja lengkap divaksin. Sekurang-kurangnya 87% sudah menerima 1 dos, manakala 13% daripada populasi individu bawah 18 tahun belum menerima vaksin. Kerajaan sebelum ini menyasarkan 3.2 juta remaja divaksin menerusi PIK Remaja. Melihat kepada perkembangan semasa, Malaysia sudah melepasi sasaran 60%. Remaja berusia 12 hingga 17 tahun mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin bulan ini serta 80% dos lengkap sebelum sesi persekolahan 2022 dibuka. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan mengurniakan Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk kepada jagoh dan legenda skuash negara Datuk Nicol and David. Beliau antara 12 penerima PJN pada sesi kedua Istiadat Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2021 bersempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong berlangsung di Istana Negara hari ini. Turut berangkat ke istiadat itu ialah Raja Permaisuri Agong, Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Mendahului senarai penerima, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lokman Hakim Ali yang turut dikurniakan PJN. Antara lain turut membawa gelaran Datuk ialah Setiausaha Negeri Kelantan, Datuk Nazran Muhammad, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Lieutenant General Datuk Hasagaya Abdullah, selain bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad dan pengarah Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia, Datuk Zamri Yahya.
Memastikan kesahihan berita atau fakta di media sosial boleh mengelakkan penyebaran berita palsu. Menurut kajian, pelajar antara pengguna media sosial tegar justru amat penting membina kemahiran literasi media dan berfikir secara kritis dalam menilai berita sejak di bangku sekolah bagi memerangi berita palsu. Belia perlu mempunyai kemahiran literasi media dan maklumat untuk menavigasi dunia digital yang penuh dengan pelbagai maklumat dan fakta. Menyedari kepentingan itu, 65 guru dan pensyarah berganding bahu mempelopori pertubuhan berdaftar pertama di Malaysia untuk memerangi maklumat salah dan tidak sahih melalui pendidikan. Dilancarkan bersempena sambutan Minggu Literasi Media dan Maklumat Global UNESCO, inisiatif yang diilhamkan Gerakan Media Education for All bertujuan mendorong pemikiran kritis dan pengguna media yang lebih bijak sekaligus membantu pendidik memperkasakan pelajar. Media Education for All ialah pemenang projek terbaik bagi literasi berita dalam ASEAN Digital Media Awards 2021. Program ini telah berjaya melatih lebih 4,000 pendidik tempatan dalam kemahiran literasi media dan maklumat melalui kursus dalam talian percuma yang dibangunkan oleh pendidik dan pengamal media tempatan mengikut lanskap dan konteks Malaysia. Sepuluh buah sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC di Perlis menerima sumbangan 50 liter cecair pembasmi kuman dan penyembur nanomis. Ia bagi membantu pihak sekolah menjalankan proses sanitasi kawasan sebelum pembukaannya nanti. Sumbangan itu diterima daripada pembekal produk nyah kuman AST Chemical Group yang turut menyumbangkan kit ujian kendiri COVID-19 kepada pihak sekolah. Kuantiti yang diterima juga dianggarkan cukup untuk kegunaan harian sepanjang tempoh 3 minggu sekolah beroperasi. Dalam situasi penularan COVID-19 sekarang ni, kita pun tahu walaupun nampaknya ada penurunan dari kes-kes yang kita nampak positif. Tapi buat macam mana pun sekolah sudah dekat nak buka, kita pihak sekolah pun kena ambil tindakan-tindakan yang tegas dalam membantu kerajaan, membantu JPM Police, membantu sekolah-sekolah jugalah untuk kita nak memberhentikan rantaian tersebutlah. Dan ini tentunya ibu bapa, para waris akan lebih yakinlah untuk menghantar anak-anak ke sekolah dan semoga dengan harap-harap di sekolah tiada sebarang penularan COVID-19 lah. Ya, untuk sebelum boleh masuk dan juga untuk setiap hari. Inisiatif yang juga program CSR AST Chemical sejak 2019 ini telah memberi manfaat kepada lebih 600 SJKC seluruh Semenanjung yang akan diperluaskan lagi. Bantuan ketika pandemik ini antara tanggungjawab mereka membantu kelangsungan pendidikan dan meringankan beban pihak sekolah. Sudah lama lah kami, sampai MCO sampai sekarang, kami sudah buat setengah biar SJKC, kami sudah donate. Sekarang lagi sudah donate 600 unit sekolah. Dalam perkembangan lain, Polis Perlis memperluaskan kempen pencegahan jenayah komersial di institusi pengajian tinggi dan sekolah menengah di seluruh negeri itu. Ia adalah usaha meningkatkan kesedaran mengenai jenayah komersial dan taktik sindiket yang menyasarkan golongan pelajar sebagai mangsa. Kempen yang dilaksanakan sejak 2019 itu menumpukan kepada jenayah dalam talian. Ketua Polis Negeri, Datuk Surina Saad berkata, sepanjang tahun ini, Perlis mencatat peningkatan kes jenayah penipuan dalam talian iaitu 328 kes dengan kerugian 5.3 juta ringgit. Ia melibatkan pembelian dalam talian, love scam dan beberapa jenayah komersial lain. Ketika ini, modus operandi sindiket berkenaan turut dikesan menyasarkan kumpulan pelajar. Justru kempen yang dianjurkan secara dalam talian itu menyediakan platform kukuh selain mengekang jenayah dan pada masa sama dapat memberi kesedaran kepada kumpulan terlibat.
Kita akan minta ceramah dibuat oleh pihak komersial lah untuk bagi penerangan pada sekolah, universiti dan sebagainya. Memang dibuat secara berterusan, tapi kita manusia ni selalu terleka kan. Bila terleka tu kita still terpengaruh. Sekolah dan IPT. Yes, kat atas permintaan jugalah. Kalau ada yang IPT minta untuk kita bagi, even dalam kita ada buat minta untuk masjid juga. Yes. Tambah beliau, polis melihat penglibatan masyarakat adalah penting bagi memastikan jenayah online dapat dikurangkan. Kempen pencegahan jenayah komersial kontingen Perlis dilancarkan dengan tema pencegahan jenayah komersial kesejahteraan komuniti. Selain itu, polis Perlis turut melaksanakan beberapa program antaranya wawancara secara dalam talian, perjumpaan bersemuka serta memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan maklumat agar mesej mengenai jenayah berkenaan sampai kepada semua peringkat. Konsep ekonomi kitaran merupakan tukaran pembangkit ke arah kelestarian, pengurusan plastik dan penjanaan sumber ekonomi baharu negara. Berdasarkan laporan kajian pasaran di Malaysia mengenai kitaran plastik oleh Bank Dunia, potensi kitar semula plastik dianggarkan sekitar $1.3 bilion Amerika Syarikat setahun. Ekosistem lautan merupakan salah satu sumber penjanaan ekonomi yang amat penting bagi negara seperti industri perikanan, pelombongan, minyak dan gas, perkhidmatan pelabuhan, pelancongan dan rekreasi marin. Justru, usaha untuk melestarikan sumber lautan adalah salah satu cabaran yang sangat besar. Amanah ini merentas agensi dan menuntut semua pemegang taruh menggalasnya secara bersepadu. Kita sangat menghargai setiap peranan yang dimainkan kerana berkongsi inspirasi yang sama. Tambah beliau, pelbagai langkah penyelesaian telah diambil termasuk penggubalan satu perjanjian global khas bagi menangani isu plastik marin. Mendepani cabaran kritikal itu, Malaysia dengan kerjasama Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNEP dan Badan Pengurusan Laut di Asia Timur, COPSI, berganding bahu menganjurkan persidangan Sea of Solution, SOS 2021. Beliau berucap merasmikan persidangan itu secara maya yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Bersua kembali. Menjadi lambang tradisi muzik Johor, Ghazal masih mendapat tempat di hati masyarakat. Meskipun wujud lambakan muzik moden, irama ini masih menjadi halua telinga di majlis-majlis tertentu. Namun, apakah usaha dalam mempertahankan dan memartabatkan muzik tradisional ini agar tidak dilupakan dan sentiasa relevan kepada masyarakat, khususnya generasi muda? Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik zaman. Irama Ghazal sering menjadi penyeri dalam majlis-majlis kerajaan termasuk majlis perkahwinan dan majlis korporat bertujuan mengekalkan suasana adat Melayu. Didendangkan bersama peti harmonium, biola, gambus, gitar dan beberapa instrumen lain. Irama yang dihasilkan cukup menarik dan mendayu-dayu. Tidak mahu muzik tradisional ini hilang diingatan, lebih-lebih lagi kerana majlis kerajaan yang semakin berkurangan disebabkan pandemik COVID-19, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN menerusi Facebook Panggung Seni Tradisional mempersembahkan muzik-muzik tradisional. Panggung Seni Tradisional merupakan platform khas untuk kita menayangkan atau mempersembahkan kesenian-kesenian tradisional Malaysia yang klasik, ori dan autentik. Program ni kita telah laksanakan sejak tahun 2013
sehingga tahun 2021, dan untuk rekod sehingga tahun 2020 kita telah mementaskan 47 kesenian tradisional yang melibatkan 2,200 orang peserta, merangkumi 3 genre iaitu tari, muzik dan teater tradisional. Meskipun muzik tradisional masih mendapat tempat di hati orang ramai, wujud kebimbangan penglibatan anak muda yang semakin kurang berminat dengan muzik tradisional. Untuk pendedahan atau menimbulkan minat dan cinta masyarakat kota kita kepada kesenian tradisional, kita angkat dia di Kuala Lumpur secara berkala. Dan untuk makluman, bukan setakat Ghazal Johor saja, kita pernah mengangkat sapit daripada Sarawak, kita pernah mengangkat instrumen tradisional India iaitu sitar dan juga gambus. Generasi muda perlu sentiasa menghargai dan terus berusaha untuk memelihara khazanah muzik tradisional yang ada di negara ini serta rantau Asia Tenggara kerana ia mencerminkan identiti masyarakat serantau. Saya berharap di Malaysia ada satu institusi sanggar yang mengekalkan identiti betul-betul tok-tok orang lama tu sebenarnya, dan membuat satu latihan modul pembelajaran untuk di sekolah-sekolah. Apa yang kita tahu, kalau di sekolah-sekolah seni di Malaysia semua masih lagi berpaksikan barat. Itu memang saya memang tak setuju. Kita mesti bangga dengan Melayu, kita punya tradisi boleh masuk silibus ke sekolah-sekolah. Itulah digunakan untuk sampai bila-bila. Selain itu, kepelbagaian platform juga perlu digunakan dalam menanamkan rasa minat muzik tradisional, khususnya irama ghazal dalam kalangan generasi baharu. Biarpun berdepan cabaran modernisasi, muzik tradisional Malaysia tidak akan lapuk di zaman selagi ada yang memperjuangkan irama ini. Apakah kesalahanku siksa Ketika kebanyakan negara sudah pun membuka kembali sekolah secara berperingkat dan penuh, Filipina kekal menutup operasi persekolahannya sejak Mac tahun lalu. Dan kini selepas lebih setahun, negara itu akhirnya membenarkan ribuan pelajar dan guru kembali memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka. Buat permulaan, 100 sekolah awam terpilih daripada 61,000 keseluruhannya untuk peringkat percubaan selama 2 bulan. Kebanyakan sekolah terletak di kawasan pendalaman, pergunungan atau kepulauan dengan jumlah komuniti agak terhad sekaligus dianggap berisiko rendah untuk dijangkiti. Jika berjalan lancar, lebih banyak sekolah akan dibuka secara berperingkat. Selain jumlah murid dihadkan, tempoh pembelajaran dalam kelas juga kini lebih pendek dengan pemantauan ketat SOP seperti memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan. Kerajaan Filipina juga meneruskan pendidikan secara dalam talian menerusi siaran televisyen dan media sosial. If they are attending classes, they are socializing and interacting in the classroom where they can improve their speaking skills, their reading ability. So for me, those were one of the disadvantages of not having face-to-face classes. Kira-kira 35% daripada 110 juta penduduk Filipina kini lengkap divaksin. Kerajaan juga sudah memulakan program vaksinasi untuk remaja seawal usia 12 tahun bulan ini. Terdahulu, Filipina digesa memulakan kembali sesi persekolahan fizikal oleh UNICEF oleh golongan pendidik yang bimbang penutupan berpanjangan akan memburukkan lagi krisis pendidikan di negara itu. Sukan. Tahniah diucapkan buat skuad bowling kebangsaan yang mengakhiri cabaran pada kejohanan bowling dunia di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE dengan meraih pingat perak dan gangsa, masing-masing menerusi acara berpasukan wanita dan lelaki. Pasukan wanita memenangi perak selepas tewas kepada Amerika Syarikat pada aksi final, manakala pasukan lelaki meraih gangsa tumpas kepada Korea Selatan pada separuh akhir. Pencapaian ini membanggakan memandangkan hampir 2 tahun pemain negara tidak beraksi dalam kejohanan kompetitif susulan pandemik COVID-19. Pada perlawanan akhir berpasukan wanita, Malaysia dibarisi Siti Safia Amira Abdul Rahman, Natasha Muhammad Roslan, Nur Syazwani Sahar dan Fatin Najiha Ahmad Faik.
skuad negara yang mengetepikan Filipina pada separuh akhir bermula yakin apabila memenangi perlawanan pertama 190 berbalas 170. Amerika Syarikat yang diperkuatkan Missy Parkin, Jordan Richard, Daniel McEwan dan Kelly Kalik bangkit menyamakan kedudukan selepas memenangi permainan kedua 215-175. Permainan penentuan, Malaysia terpaksa akur meraih pingat perak tewas 38-40. Sementara itu, skuad lelaki negara diparisi bekas juara dunia Muhammad Rafiq Ismail, Syafiq Ridwan Abdul Malik, Tun Amirul Lokman Al-Hakim, Tun Hasnul Azam dan Muhammad Syazirul Syamsuddin terpaksa berpuas hati dengan gangsa selepas tewas 184-299 kepada Korea Selatan di separuh akhir. Korea Selatan muncul juara menewaskan Singapura pada perlawanan akhir. Badminton Indonesia Masters bermula hari ini. Malaysia menampilkan 15 penyertaan, masing-masing 5 dalam acara beregu campuran dan beregu lelaki, 3 beregu wanita dan 2 perseorangan lelaki. Dan cabaran Malaysia menerusi Lee Zijia pada pusingan pertama berakhir petang tadi apabila dia menarik diri ketika berdepan lawan dari Denmark, Rasmus Kjemp. Turut tersingkir awal beregu campuran Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying apabila dikejutkan pasangan bukan pilihan dari Jerman. Cuma 13 minit, Lee Zijia berada di gelanggang pada set pertama sebelum dia menarik diri. Rasmus Kjemp ketika itu mendahului 11-9 sekaligus mengulangi cerita sama ketika aksi final menentang pemain Singapura, Loh Kian Yew pada final terbuka Hilo di Jerman minggu lalu apabila Zijia turut menarik diri akibat kecederaan. Sebelum itu, pada saingan sebelah pagi, cabaran negara menerusi beregu campuran Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying juga tersekat seawal pusingan pertama. Meskipun diletakkan selaku pilihan kelima, mereka gagal menyaingi pasangan Jerman, Jonas Raffli, Linda Effler apabila tewas 13-21, 19-21 dalam tempoh 42 minit. Skuad remaja hoki kebangsaan berlepas ke India awal pagi tadi membawa cabaran ke Piala Dunia Remaja di Bhubaneswar. Mereka berangkat seminggu lebih awal untuk membuat persiapan terakhir sebelum memulakan aksi pada 24 November nanti. Selepas menjalani latihan intensif, antaranya menjelajah UK untuk perlawanan persahabatan, Ketua Jurulatih Skuad Remaja, Wallace Tan, membawa 20 pemain ke Bhubaneswar. 9 daripadanya antara tonggak yang membantu Malaysia memenangi pingat emas Olimpik Remaja di Buenos Aires, Argentina pada 2018. Malaysia memulakan kempen kumpulan A menentang Chile pada 24 November, diikuti Belgium 2 hari kemudian dan Afrika Selatan pada 27 hari bulan. Ini penampilan ke-11 Malaysia ke kejohanan itu dan pencapaian terbaik negara melangkah 3 kali ke separuh akhir pada edisi 1979, 1982 dan 2013. Paparan hasil seni interaktif ciptaan artis UK mengakhiri buletin didik. Bertemakan perubahan iklim, rekan bersaiz 2 meter ini dipenuhi optik fiber yang bernyala mengikut emosi. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.